Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah hari ini Allah Taala pilih kita. Nak kata awal pun tak awal dah, nak masuk zuhur lah. 1-4 minit semakin lama semakin semakin lama semakin cepat waktu dia masuk. Tak apalah, kita pun sementara nak menunggukan masuk waktu tu, kita buat sikit lah tazkirah hal-hal semasa, kut-kut ada apa-apa perkembangan tentang masjid kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita sejak akhir-akhir ni Palestin kita punya doa kata Filistin, jadi macam-macam kita pun ngaji Arab ni bukan terang sangat kat gitulah. Dia punya kata Palestin, baca doa tu Filistin dia tak apalah. Jadi lama mana kita nak baca ni? Ada kawan tanya lama mana nak baca? Yang kita dapat surat tu, arahan tu, sehingga lebih tahu bila nak berhenti baca doa. Kadang-kadang kita tak faham mengapa disuruh baca doa kunut nazilah, tak tahu saya saja gitu. Banyaknya tuan-tuan di belakang tu ada terjemahan dia tu, apa maksud kita kata tu. Jadi saya tengok ada sahabat-sahabat kita yang ambil gambar telefon, mungkin dia nak baca di rumah. Saya kalau main di rumah berharam tak baca. Main sini saya baca. Main sini baca sakat rumah haram tak baca ni lah kunut nazilah ni. Seorang-seorang dia segan. Pasal itulah barangkali Allah Taala suruh kita main jemaah. Jemaah ni rajin sikit rajin sikit, ramai kawan-kawan, ada semangat dan sebagainya. Jadi hari ni tuan-tuan, saya tahu dia, saya lah ni dah balik kampung, tuan-tuan betul semua kan. Jadi saya pergi ziarah pakcik saya, dia pun tanya lah macam mana ni betul makin umur dia pun tua pada mak dan pak saya lagi. Saya dah balik mengasuh tu, ni macam mana dia pun cerita lah sikit. Betul makin dia ni ikut tua dia dah. Saya kata dulu ni hak mereka lah sejarah kan, hak mereka lah. Lepas tu dia pun ambil balik, macam tu dah. Dia terkejut. Kalau bancu kacau tak kacau pun tuan-tuan macam tu lah. Jadi hari ni saya tuan-tuan pada ni kadang-kadang kita seorang kita segan nak baca dah kata sejarah ni pun ditulis oleh barat sebenarnya, betul ya. Orang kita buat pun dia bias sebenarnya, bias kepada pertubuhan dia lah. Kalau dia pertubuhan A, dia sokong A. Kalau dia B, jadi penulisan sejarah pun jadi gitu betul kan. Tak yang lari dia sokong Tok Wan dia. Maka Tok Wan dia bagi gambaran yang bagus-bagus lah. Dia tak sokong tu, dia tak apa bagus. Betul saya lah. Tu sejarah. Jadi sejarah hari ni termasuklah sejarah Baitul Maqdis Palestin pun ni. Ditulis orang barat. Kita ambil itulah. Dulu-dulu pun tuan-tuan ni lebih kurang seangkatan dengan saya ajalah. Bila baca sejarah, sama ada di dekat sekolah rendah ke sekolah menengah ke, mengagung-agungkan barat lah, agung-agungkan barat, tentulah macam tu. Sehingga buat masalah ni barulah penulis-penulis kita agungkan orang-orang kita sendiri lah, agungkan orang-orang kita sendiri. Itu dia cerita dia. Jadi ikut sejarah Palestin ni, dia kata sini tak mana saya nak ambil isi-isi lah. Dia ni macam duduk di tengah-tengah perjalanan, macam Malaysia kita juga, dengan Singapura kita baca dulu, duduk tengah-tengah perjalanan antara China dengan India. Jadi dia penting lah. Begitu juga lah Melaka dan sebagainya. Jadi sejarah Melaka ni pun masjid dia di mana, baru ni pun sepi 20 orang rombongan kita lah. Jadi pemandu pelancong dia pun kata macam tu lah. Kita pun tahu dah sebenarnya, tapi dulu kita pergi tak pernah ada pemandu pelancong, tak ada. Kali ini macam dia wajib ke macam mana. Kalau
tak ambil bantu pelancong tu kena tangkap, tak boleh modal kena akta itu ada macam akta JPJ lari saman lorian, bukan dia bawa undang-undang baru saman lori tu undang-undang yang lama dulu lah, tapi dia tak kuat kuasa. Kita pun kalau main masjid tak motor pergi jalan, kalau dia nak paman boleh tak? Ada pegawai PJ ni JPJ tu dia boleh saman tu tapi dia tak saman sajalah begitu jugalah di sana. Jadi dia cerita kata mana ada masjid tu nak yang dimusnahkan. Haji Rahim tahu kok dia duduk sana lah Melaka takkan tak ada kata Islam dulu, hukum-hukum Islam diperkenalkan apa semua, kata potong tangan pun ada, law mana ada kan masa tu. Oi sakan tu, tapi mana pergi tempat-tempat mestilah keimanan yang tinggi nak boleh buat benda tu, keimanan yang kuman-kuman tak boleh buat macam pagi tadi Ustaz pagi tadi apa malam tadi tak nak imai kata orang yang mati syahid apa semua ni mati macam ada ketik dia semut kita pun bisa dengar, tapi mau kata tuan mati syahid berapa orang yang mau kita Ustaz tahu tapi betul kan macam kita tuan diberi apa pilihan matilah ni boleh masuk syurga, mati 10 tahun 20 tahun kita tak tahu nak ambil mana dengan keimanan yang sikit yang tuan tak mau mati lagi dah gitu tuan. Tapi para sahabat tu begitulah keyakinan dia tinggi. Pasal apa yakin tinggi, pasal amalan dia kuat dan sebagainya. Pasal itu dia pergi ada hadis-hadis cerita semua macam tu. Selagi kita kata hadis tu ambil palsu ke tak palsu mula bukan dia nak cari sendiri tak ataupun nak rujuk kitab-kitab muktabar. Sebenarnya tuan-tuan hadis itu pun dia punya apa kita kamus mukjam dibuat oleh apa orang kafir juga, la ilaha illallah jadi orang Islam ni Oman nak buat tu pun nak cari hadis yang kata innamal a'malu binniyat, dia ada kamus dia ada mukjam dia panggil duduk dari mana ni benar di mana Muslim ada ke apa ke siapa buat pun orang yang tulis juga buat kita macam tu tuan-tuan deh saya cuma lontarkan fikiran tuan-tuan lah yang akan menjawab jawapan sendirilah tuan-tuan. Jadi Palestin ni jadi kerana kedudukan yang penting pada masa itu menjadi pusat kerekusan manusia, berbagai bangsa agama ingin mengeksploitasi keistimewaannya. Jadi di sini pun kalau kita setahun sekali cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad di situlah daripada Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Jadi satu gitulah. Jadi kita tak ada penting pun sangat kita sejarah lama lah ni tak ada apa lah. Jadi begitu. Sudah setengah tempat bila kita cerita tentang kepentingan Palestin apa yang kata apa tu cerita apa orang apa hak kita Jadi tak masuk dalam hati tu kata Palestin hak kita nak jaga dia mempunyai kedudukan yang dan strategi dan sebagainya di situ bumi yang diberkati dan sebagainya. Tapi kita tak rasa kita kira hak negeri kita pun kita tak boleh buat lagi duk kira negeri orang jadi gitu sedangkan di situ terdapat Masjidil Aqsa yang katanya duk nombor berapa 3 satu Masjidil Haram di Mekah, 2 Masjid Nabawi, 3 Haram Haram lah Al-Aqsa. Pasal apa diberi kedudukan yang tinggi tu? Pasal banyak ambil duduk dari situ dan Nabi-Nabi ni banyaknya dari segi bangsa apa bangsa Bani Israel kan, betul? Nabi Yaakob Sulaiman, Daud dulu baru main Sulaiman kan jadi Ishak, Yusuf apa semua kalau tuan-tuan tengok main bangsa apa bukan Bani Israel tapi kerana bangsa ni begitu apa teruk lah masa ni teruk dalam keadaan baru kena lian hambat dengan Fir'aun. Nabi Musa belah apa ni laut dia 12 lorong jalan naik atas dah selamat. Fir'aun mati
Lalu kawasan tu nampak apa? Ada orang duk sembah patung. Lalu dia kata, Nabi Musa kata, kita kalau boleh buat macam tu satu, rasa lega. Kalau kita pun sekeh pala nah. Baru saja tinggalkan amalan sembahan berhala tu, tiba-tiba dan selamat pula daripada apa? Dihambat oleh Firaun dan tenteranya. Nak sembah patung pula dah. Maknanya tak faham ke? Suruh tinggal patung tu pergi sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir cerita panjang lah. Musa Samiri buat patung panmah apa semua pakai sembah. Nabi Musa pergi sana malah dihabaq kata ke apa 30 hari saja kan, 30 hari nak pergi Tursina munajat dengan Allah Taala. Tiba-tiba pergi sana 40. Musa tu dia, Musa seorang lagi As-Samiri tu, itu dia lah. Pergi cari Tuhan di sana. Di sini ada lah. Nampak patung lembu lah buat bermai. Yang apa yang boleh bercakap tu, Iblis lah bercakap dalam kan. Pakai sembah tu semua. Tu cetak lain tuan-tuan. Jadi saya nak fokuskan ini macam mana kepentingan Baitul Maqdis ni sehingga apa sehingga akhir zaman jadi gitu saya pun bukan baca apa sejarah ni kan, tuan-tuan juga kita baca sejarah apa tahu masa sejarah apa Indonesia lagi macam mana tamadun Hindu di sana kan, kita 5 kita ambil sana, kemudian ambil Siam kita pun boleh juga Burma sikit-sikit jadi sejarah Timur Tengah ni kita kurang. Di universiti-universiti pun profesor-profesor dia yang ambil bahagian tu dia kaji kerana mereka di sana bukan dikuasai oleh apa British di sana. Perancis bahasa satu bahasa Arab, nombor 2 Perancis, 3 bahasa Inggeris mereka dijajah oleh Perancis pada masa tu. Jadi Perancis tu meninggalkan kesan yang besar sana lah, macam mana Inggeris tinggal kesan yang besar di tanah Melayu kita ni. Jadi duk tengok tang ni tuan-tuan, dia sat tu tutup tu cerita dia tu jadi sampai ke mana tuan-tuan kepentingan Baitul Maqdis tadi ni. Jadi cerita dia sampai satu masa British pun pergi kuasai situ juga. Walaupun tadi ada pembahagian kuasa macam kita, Belanda dengan Inggeris, Belanda ambil Indonesia, di sana pun biasa pergi Jadi Amerika lagi dia bom masjid, dia kata radar dia tengok yang bom tu bom orang Palestin sendiri dia tembak tak pergi, dia tembak tak kena, ada apa rosak benda tu, dia hentam atas dia lagi, lepas tu kata Israel. Itulah jadi orang-orang apa bukan Islam ni memanglah dia duk cari alasan dia kata ini bukan hak kita buat walaupun menyalahi Akta Geneva apa semua tu, kita tak boleh tembak orang tua, budak-budak, tak boleh tembak siapa pusat-pusat ibadat. Kita orang Islam pun tak boleh tembak kita tengok tokoh Hindu ni besar, orang nak pergi bom tak boleh, mana boleh Islam ni tak bagi kalau bagi tu tak bagilah, memang tak bagi. Kalau buat tu atas tanggungan dia sendiri Ni tuan-tuan dah pebak agama kita dah 2 minggu dah masuk minggu yang kedua ni ada buat tabung kutipan di belakang sana untuk bantu Palestin ni banyak hancur lah kita tengok kalau satu segi dia tak untuk bantu buat rugi kita buat elok-elok sekali dia bom pula dia tak boleh jatuh tuan-tuan jadi di sini tempat yang ketiga bagi orang-orang Islam bandar ketiga, masjid pun yang 3 aja jadi saya pun tak bisa sampai lagi, ada orang-orang kita yang biasa sampai lah di sana tu pun pergi suduk-suduk buat baik dengan Israel, boleh pergi tengok sakat tu saja jadi pasal pun ada berbut dengan tu berbut pasal orang-orang Bani Israel pun kata hak dia juga dulu dia kata Nabi Daud anak Nabi Daud ada buat, dia tak buat masjid, dia tak buat berhala situ. Saya pun tak tahulah, takkanlah Nabi Daud nak buat apa tokong situ kan, tapi sejarah ni ditulis oleh mereka Pak Tuan jadi mereka kata itulah
Kemudian berlaku peperangan gitu gini, orang Rom, orang Itali, orang tu British, apa macam-macam lah. Dan kita pun berlaku peperangan salib dan sebagainya, besar dapat benda tu. Akhirnya jadi itulah, jadi masjid kan. Di masjid, jadi dia duduk nak buat tu balik lah, nak buat apa? Tapak tu nak buat balik. Dah dia kata dia lu hak wai dia kata saya boleh tahu lah. Tunggu kan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman yang buat agama apa kalau sejarah depa kata itulah apa ni apa agama apa ni, Yahudi ni lah yang depa ni bawa depa tu bangsa Yahudi bawa ni semua agama Islam, tapi depa tak terima lah. Dan depa pun tahu akhir zaman depa akan kalah, ditelan di bumi kan, jok lui. Tapi depa kata hak tu lambat lagi, lah ni kita nak menang ni. Asal tu dipulun duk kira apa hak jauh tu, kira kat depan mata ni. Dulu kalau siapa nak jadi qazi, ada orang jadi qazi tu takutnya, pasal ada hadis, saya tak tahu dhaif ke lemah ke apa ke riwayat siapa ke, 3 orang qazi, 2 masuk neraka, 1 masuk surga, 4 tahun setengah. Mana tu orang semua pakat takut tak mau jadi qazi kan. Bila akhir-akhir ni macam mana dia kata duk ambil pihak 2 tu, ambil 1 tu lah, dia tidak jadi qazi, hak seorang tu lain lah, hak masuk syurga tu hak 2 lagi, hak 2 orang lain. Tu dia buat ni jadi pada masa tu lah ni tak ada lah nama qazi tu, nama pegawai agama kan, anak bukan qazi, anak pegawai agama je. Gitulah dulu ni bagi qazi macam mana Tuan Haji Sa'ad. Haji Sa'ad dia buat tak tahu tapi itulah jadi di akhir-akhir zaman ni semua kita tak ada mengenal kita tak tolong. Jadi tuan-tuan kita nak pergi perang di sana apa semua ni teruk kita bantulah begitu. Kemudian kita nak ingatlah tempat tu tempat lahirnya macam-macam nabi-nabi, rasul-rasul. Tapi kerana Yahudi ni dia sampai sesat 40 tahun di padang tih dan sebagainya tak payah juga. Jadi itulah dia punya ni. Jadi kita kena tolong kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Habis-habis tak ada pun doa. Kadang doa pun dia kondel doa apa dia jauh dalam masa kesal kan mampus biar apa kita pun tak terhalang lagi. Itu maaf lah cakap kasar, saya cakap kasar contoh-contoh pun kasar. Janganlah gitu kan, sama-sama Islam ni kita nak tolong-menolong antara satu sama lain. Kalau ada salah silap kita pekat memaafkan lah. Memanglah mana ada orang yang sempurna Nabi Muhammad seorang lah. Rasulullah SAW semua duduk kat dia, yang cantiknya apa aja, tak kurus tak besar, duduk dalam kumpulan mana pun menang dia. Itu dia punya kelebihan Nabi kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذا وتتمم والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيله Siramnya yang rahmati Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila hati sedang berkotbah janganlah kita bercakap-cakap atau berbuat benda-benda yang lara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian itu marilah kita sama-sama dengar ustaz insyaallah. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار ونسأله العفو والعافية في الدين والآخرة إنه هو العفو الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأرزاق والأعمار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل إقبال وإدبار آناء الليل وأطراف النهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Memulakan khutbah pada hari ini yang penuh keberkatan, saya berpesan kepada kita semua, terutamanya diri saya sendiri, agar sentiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, dalam kehidupan dunia ini kita seharusnya merasa senang dan tenang menerima hukuman dan peraturan ilahi. Sifat redha itu haruslah ditunjukkan sama ada ketika menerima nikmat
maupun ketika ditimpa musibah. Dalam Al-Quran telah disebut banyak kali perkataan redha. Pada umumnya ia mempunyai kaitan dengan keimanan, amal soleh dan kebajikan serta nilai-nilai utama yang lain. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang tidak redha dengan apa yang telah ditentukan olehnya. Kehidupan kita tidak selalu indah. Kita sentiasa berharap sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Namun hakikatnya, kehidupan tidak selalu mengikut apa yang kita harapkan. Perjalanan hidup memang tidak selalu indah seperti yang diimpikan oleh sesiapa sahaja. Ia adalah satu fitrah dan lumrah dalam kehidupan, seperti siang yang terang bersilih ganti dengan malam yang gelap gulita. Begitulah juga seperti roda yang berpusing sesekali di atas, sesekali di bawah. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, kita akan diuji melalui kejayaan, kesenangan dan musibah. Lazimnya setiap insan akan melalui perjalanan ini. Oleh itu Islam mengajar kita untuk membina kehidupan atas tapak keimanan. Apabila kita memperolehi kejayaan atau kesenangan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Sebaliknya, apabila kita ditimpa musibah, kita wajib bersabar dan bertawakal. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 139, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Maksudnya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kita harus sedar dan yakin bahawa saat kita diuji dengan ujian, sebenarnya Allah mengetahui keadaan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selain itu, kita harus ingat bahawa setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Jalan keluar daripada kesulitan itu juga bergantung kepada ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Yang penting ialah kita perlu yakin bahawa pertolongan Allah itu akan tiba juga, asal kita jangan berputus asa dari berusaha dan berdoa serta berharaplah yang baik padanya. Namun apa yang sukarnya adalah sentiasa redha dan bersabar. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dalam diri kita ada seketul daging, namanya hati. Disitulah berpusatnya segala nafsu. Hati kita sentiasa terdedah dengan hasutan iblis dan syaitan. Kadang-kadang membuatkan iman kita menjadi goyah apabila kita berhadapan dengan sesuatu cabaran atau ujian. Oleh itu, jangan kita mempersoal dan mengeluh apabila diuji oleh Allah Ta'ala dengan sedikit ujian dan musibah dalam hidup. Di sinilah bezanya insan yang kukuh dan padu imannya atau sebaliknya. Bagi orang yang benar-benar beriman dan bertawakal pada Allah, mereka tidak akan mempersoalkan ketentuan ilahi, tetapi redha dan pasrah padanya. Kita tidak bersalah untuk merasa sedih apabila berdepan dengan ujian dan musibah. Namun, apa yang lebih penting ialah pengalaman pahit dan duka yang kita alami itu hendaklah membawa kita lebih dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, musibah boleh menjadi hikmah yang tersembunyi dan akhirnya akan menjadi rahmat yang besar kepada kita apabila kita hadapinya dengan redha.
ia akan menjadi iman kita bertambah kental dan sekaligus membentuk insan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, manusia terlalu inginkan ketenangan sehingga akan sanggup memburu kekayaan dan kemasyhuran yang disangkakan boleh memberi ketenangan. Namun kekayaan bukanlah sumber utama kepada ketenangan. Kita mesti yakin bahawa apa saja yang Allah timpakan, sama ada baik atau buruk, adalah untuk kebaikan kita. Hakikatnya manusia tidak boleh lari dari ujian. Setiap orang inginkan kebahagiaan, namun tidak semua dapat mencapainya. Tidak ada seorang pun yang mahukan ujian, tetapi yang pasti setiap orang akan diuji Allah. Ketenangan hati dan pikiran bukan dinilai dari banyaknya harta yang dimiliki atau kecantikan dan ketampanan wajah. Sebenarnya ketenangan yang muncul secara murni dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mengikatkan hati kepada Allah, di saat merasa sakit pun akan terasa redha atau tidak terasa parah. Dengan menyebut dan mengingatkan nama Allah, kita akan menemukan ketenangan hati. Justru hati yang jauh dari Allah akan membuat hidup kita menjadi susah. Kalau sudah jauh dari Allah Ta'ala, masalah kecil pun akan kesulitan untuk menghadapinya. Sebaliknya, hati yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, bencana sebesar manapun akan terasa menjadi ringan. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya raya. Namun yang harus diingat adalah kekayaan bukan untuk menyuburkan kesombongan. Hakikatnya ialah mencari ketenangan itu bukanlah dengan pergi, tetapi dengan kembali, yaitu kembali ke dalam diri sendiri. Carilah Allah di hatimu, kerana sesungguhnya ketenangan ada di situ. Keredaan dan kepuasan yang dinikmati merupakan ganjaran yang paling berharga bagi orang yang ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepuasan itu akan dirasai apabila dapat mencapai keredaan ilahi. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Sebagai seorang mukmin, kita hendaklah redha terhadap kepahitan qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita merenung kembali kepada hakikatnya yang sebenar, musibah itu satu. Tetapi jika kita mengeluh dan mengumpat, maka musibahnya akan menjadi dua. Pertama adalah musibah itu sendiri. Keduanya ialah musibah hilangnya peluang mendapatkan ganjaran pahala yang tak terhingga banyaknya. Musibah yang kedua inilah yang sebenarnya lebih besar dari yang pertama. Bagi orang yang beriman, musibah ini umpama surat cinta daripada Allah Ta'ala untuknya. Bahkan merupakan peluang keemasan mendapatkan khabar gembira, yaitu rahmat dan keampunannya. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, terdapat beberapa usaha yang perlu kita cari bagi memperolehi ketenangan dan kedamaian hidup. Pertama, kita hendaklah mempunyai sifat bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hindarilah diri kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersangka baik, akan terkumpullah segala kemuliaan dan perasaan akan menjadi sejuk. Lantas
Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkatan dalam diri kita. Kedua, kita hendaklah mencari ruang dan peluang untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ia akan membuat hati menjadi damai, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lupa segala keresahan dan kegelisahan dalam hidup. Dan yang ketiga, kita hendaklah berusaha kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan mengingati nasib kita di akhirat kelak. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزقنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا
واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Badli Shah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibn Sultan Salahuddin وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. Soft, penuhkan soft hadapan dulu. Betul dan rapatkan soft. Bismillahirrahmanirrahim. Qul binnas makan nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Allahumma atini afdala ma tu'ti amalika salihin. Salli ta'ala salli fardal jum'ati rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم يا مالك الملوك ويا ذا الجلال والإكرام كن عونا لإخواننا في فلسطين وانصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين يا قهار يا شديد البطش يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتمردين. اللهم الق عدوهم الردى وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغد وبعد الغد. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة صلوات الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ثم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه